Akhir-akhir ini kita melihat dan mendengar isu-isu di mana mahasiswa berdemonstrasi demi menuntut kebebasan akademik. Tuntutan yang dimaksudkan ialah pemalsuan Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 serta autonomi akademik dijamin pihak kerajaan. Malah dalam demonstrasi itu juga mereka memegang sepanduk dan poster yang bertulis "Kami bersatu untuk kebebasan akademik" dan berikan autonomi kepada universiti. Jadi adakah wajar demonstrasi ini diperjuangkan demi kebebasan akademik? Saya Adli, ikuti saya dalam What Say You. Hancur, 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 hancur. Akta zalim, akta zalim. Bila kita harus berdepan dengan dilema ini, dikatakan dilema Melayu, inilah dilema Melayu, inilah dilema Cina, inilah dilema India. Bagaimana kita nak belajar di universiti kalau kita disekat dari berfikir? Bagaimana kita nak maju ke hadapan kalau profesor kita profesor kangkung? Bagaimana kita nak pastikan negara kita? Bagaimana kita nak pastikan negara kita menjadi negara yang terbilang jika universitinya taraf tadika sahaja? Tengok hari ini kuasa siswa. Polis pun tolong kita hari ini. Nur Zafri bin Nur Halim, Presiden Pembina. Zamir Hamdi Hamdan, bekas mahasiswa UIA. Hai dan Assalamualaikum kepada anda semua yang sedang menyaksikan rancangan What Say You dalam mobtv.my. Kini kita bersiaran di HQ, iaitu Studio Mob TV. Yang bersama saya hari ini adalah dua orang panel yang kacak tampan dari pemikirannya sudah pasti untuk membicarakan mengenai isu wajarkah berdemonstrasi demi kebebasan akademik. Jadi Zafri, saya ingin tanya pada awal untuk permulaan, apa itu kebebasan akademik secara general dan juga apa kebebasan akademik yang diperjuangkan? Bismillahirrahmanirrahim. Saya melihat bahawa kebebasan akademik ni ialah hak bersuara lah. Jadi orang yang dalam bidang akademik ni, maknanya saya kata patut diberi hak untuk menyampaikan apa yang dia cakap secara objektif dan ilmiah. Saya rasa itu kunci yang paling penting bila kita kata pasal kebebasan akademik. Bila kita luar daripada konteks objektif dan ilmiah ni, dia tidak lagi jadi akademik. Dia akan jadi penuh dengan sentimen. Yang keduanya, saya ingat kebebasan dari sudut akademik ni juga adalah terletak bukan sahaja pada hak bersuara, tapi pada bentuk pemikiran. Maknanya orang kena berfikir secara lebih terbuka dan menerima segala pandangan dan menghuraikan pandangan itu secara objektif. Kemudian baru dia membalas ataupun tidak bersetuju berdasarkan pada objektif. Ya Zamir, saya nak tanya, sebab apa bila kita katakan nakkan kebebasan dan sebagainya, tapi kamu yang sendiri berada hampir bersama mahasiswa universiti dan sebagainya, adakah terdapat sekatan untuk kita meluahkan segala pendapat kita bukan sesuatu isu dan sebagainya dari mahasiswa sehinggalah ke pensyarah? Pada saya secara amnya, tidaklah terdapat sekatan yang mana pensyarah ke pelajar ke tidak mampu untuk menyuarakan pendapat mereka secara objektif. Mungkin ada pihak-pihak berkepentingan yang berkepentingan politik mungkin akan menyekat, akan menggunakan saluran-saluran dalam, mungkin menggunakan kata kepada ketua, kepada dekan untuk menghalang pensyarah dan sebagainya. Walau bagaimanapun pada saya tidaklah wujudnya sekatan yang mana pensyarah tak boleh buat macam ni, kena buat macam ni, atau pendapat mereka haruslah streamline dengan kerajaan dan sebagainya. Saya rasa itu tidak wujudlah. Tujuan saya bertanya soalan ini sebab kita baru tahu tentang isu kebebasan akademik ini lahir apabila isu Profesor Aziz Bari dibawakan kepada dalam isu penyiasatan dan sebagainya. Jadi ada yang masih mengatakan bahawa kebebasan akademik ini sebenarnya adalah untuk kebebasan Prof Aziz Bari. Zafri, mungkin anda nak bagi pandangan tentang tu? Saya tidak nafikan. Sesetengah pihak cuba mengambil kesempatan di atas peristiwa yang berlaku.
di mana saya rasa tidak mengatakan pada mana-mana pihak, baik kerajaan atau pembangkang, tapi isu Profesor Aziz Bari ini digunakan dan dimanfaatkan dengan cemerlang oleh setengah pihak untuk menaikkan mileage pada isu politik yang sendiri. Saya rasa itu kita kena lihat secara berfakta. Tapi pada satu segi yang lain, saya merasakan bahawa ada unsur-unsur untuk menyekat kebebasan akademik itu pada hakikatnya. Kan? Bukan isu Profesor Aziz Bari sahaja, tapi isu pada sebelum-sebelum ini sahaja. Cuma mungkin bila jadi pada Profesor Aziz Bari, benda ni naik surface dan banyak orang datang and take the opportunity dan ambil manfaat pada sebab kalau kita bicara tentang kebebasan akademik, satunya mungkin ada orang akan pertikaikan betul atau tidak, dan satunya mungkin ada penentangan dan persetujuan. Apa yang saya katakan ni sebab ada salah seorang profesor kita kata ilmuwan mengatakan bahawa kita ni tak dijajah dan sebagainya. Jadi ada selective prosecution di situ mungkin. Jadi pandangan Zami, adakah perkara ini adalah menyekat kebebasan akademik? Mungkin pada saya sebenarnya apa yang kita katakan sebagai kebebasan akademik ni tidak bermakna seseorang pencarah atas nama saya sebagai pencarah boleh melakukan apa-apa saja yang beliau mahukan sebagai just because dia adalah pencarah atau saya adalah mahasiswa maka saya boleh katakan apa-apa yang saya nak atas nama ini adalah atas asas akademik dan saya objektif. Saya rasa jika ada mungkin regulation yang berpatutan, maknanya untuk mengatakan sesuatu untuk komen tentang isu-isu apa-apa isu, saya rasa seseorang itu mestilah accountable, mestilah bertanggungjawab dengan apa yang dikatakan. So dalam konteks kebebasan akademik, seseorang itu tak kira pencarah ke pelajar boleh mengatakan apa-apa pendapat, tapi mestilah ada backing, ada analisis, ada research yang dilakukan untuk mengatakan sedemikian. Mereka tidak boleh menggunakan tiket kebebasan akademik untuk mengatakan apa-apa sahaja. Apa yang saya faham daripada yang Zami katakan, ya Zafri, ialah kita perlu ada satu undang-undang untuk menggariskan bagaimana tentang isu kebebasan akademik. Jadi kamu setuju? Sebab apa? Ada yang mengatakan when rights is actually limited, there is no rights at all. I mean, boleh kamu komen? Satunya saya berminat pada term selective prosecution yang saudara gunakan tadi, sebab saya rasa benda tu berlaku. Dan kenapa dia berlaku? Sebab tu saya definisikan pada awal tadi bahawa kebebasan akademik ni ialah bila kita berfikir secara ilmiah dan fokus pada apa yang kita nak. Bila berlaku sentimen, dia akan jadi selective prosecution. Dan juga macam Saudara Zamir cakap tadi, bila kita tengok macam mana kita nak evaluate kebebasan akademik ni, orang boleh bercakap apa sahaja. Saya rasa dia akan come back to orang yang mendengar. Siapa dia nak dengar apa, dia nak pilih apa yang dia nak dengar tu sama ada betul atau tidak, dia terbalik pada kita. Jadi kalau kita pun pendengar, sebagai pendengar ataupun siapa sahajalah yang mendengar hujah-hujah akademisian ni, kita pun ada sentimen, jadi kita akan pilih kasih. Kita akan pilih apa yang kita nak dengar dan kita akan tolak ke tepi apa yang kita tak nak. Saya sebelum sampai, saya terbaca dengan salah satu statement yang dibuat oleh Saudara Zafri berkenaan dengan sokongan terhadap SMM membuatkan demonstrasi dan sebagainya dari sudut kebebasan akademik. Jadi perlukah sebenarnya kita adakan demonstrasi jalanan untuk memperjuangkan kebebasan akademik ataupun apa-apa kebebasan tu? Saya menghormati dan saya boleh ucapkan tahniah kepada mahasiswa ataupun SMM secara umumnya kerana keberanian. Dan saya ambil saya atas dasar keberanian untuk memperjuangkan sesuatu, dan saya rasa semangat yang ada pada mahasiswa tidak boleh dimatikan. Namun begitu, seperti yang saudara katakan tadi, guideline. Saya rasa hidup ni dia tidak boleh bebas macam mana sekalipun. Sebagai orang Islam, sebagai orang Muslim, paling tidak kita ada rujukan agama kita. Kita ada Al-Quran dan Sunnah untuk kita rujuk. Itu pun guideline. Mana kita tidak bebas secara mutlak. Jadi bila masuk dalam isu demonstrasi pun mesti ada guideline yang kita kena perhatikan supaya demonstrasi itu memang fokus pada objektif yang kita nak. Kita nak sampaikan apa dan kita nak bagi tahu apa mesej pada kerajaan ke, pada pembangkang ke, mesti ada guideline. Guideline yang kamu masukkan tu harus melalui kerajaan ke ataupun guideline dari sudut standard of operation ke, macam mana? Boleh katalah SOP. Maknanya SOP, etika semasa berdemonstrasi. Apa etika dia, kan? Etika dia, saya sendiri pernah berdemonstrasi. Benda mungkin isu yang simple kan, tapi disebabkan oleh tidak ada etika, kan, orang boleh kutuk, caci maki dan seumpamanya. Jadi orang boleh baling batu sampai saya sendiri pun kena berdarah kepala kan. Jadi saya rasa itu dah tak beretika. Boleh kita boleh buat, saya sendiri pembina kan, dan juga dengan NGO lain pernah buat demonstrasi macam-macam isu kan, tapi kita jaga etika, kita fokus pada satu tempat, kita bersurai pada waktunya dan kita datang pada waktunya dan tapi selalunya Zami, kalau kita kata demonstrasi, selalunya demonstrasi jalanan lah, maksudnya ada perarakan dan sebagainya, pasti akan timbul kekecewaan. Jadi bila kekecewaan ini timbul, salah satu isu tentang matlamat sebenar tak tercapai. Saya ambil contoh,
Adam Adli. Orang kata siapa tak kenal Adam Adli sekarang ni. Semua sampai ada satu website We Are All Adam Adli dan satu sudut. Jadi sebenarnya adakah demonstrasi ini dapat mencapai matlamat sebenar dalam apa yang diperjuangkan? Saya rasa bila kita memberikan hak kepada segolongan manusia untuk berdemonstrasi, pada masa yang sama kita harus ada kematangan untuk menerima apa-apa pandangan mereka, sebab apa-apa yang mereka perjuangkan mestilah ada sebab mereka tidak puas hati tentang apa-apa saja, dan sebenarnya kita harus menghormati. Mereka ada hak untuk berpendapat sedemikian, kita ada hak untuk tidak bersetuju, dan pada asasnya saya rasa menghormati adalah satu etika yang paling penting dalam berdemonstrasi. Mereka ada hak untuk berada demikian, kita ada hak untuk tidak bersetuju, dan untuk resort to violence, baling batu ke, pukul ke, kita langgar guna kereta ke, saya rasa itulah satu yang tidak patut. Tapi efektif tak? Kalau kita kata demonstrasi jalanan adalah satu perkara yang efektif untuk kita membawa sesuatu isu. Pada saya, dia sebenarnya demonstrasi jalanan atau apa-apa bentuk demonstrasi adalah it's a very potent tool untuk nak forward certain causes. Tapi saya rasa tidaklah macam kita pasti tetap tak puas hati harga naik terus demonstrasi. Kita puas hati harga minyak naik, harga air naik, seperti di Indonesia. Saya rasa kita ada mesti ada mungkin SOP lah. Sebelum kita berdemonstrasi, kita hantar surat dulu, kita mungkin buat berbincang dulu meja bulat dan sebagainya, barulah kita berdemonstrasi jika tidak ada option lain untuk kita forward. Tertarik dengan kata-kata tidak ada option lain. Sebab apa, setiap kali kita mahasiswa mengadakan demonstrasi dan sebagainya, argumen yang mereka katakan adalah tidak ada option yang lain melainkan demonstrasi. Jadi saya nak tanya, adakah sekatan dilakukan kepada universiti, kepada mahasiswa untuk menyuarakan pendapat? Tidak cukupkah ruang yang disediakan? Zafri? Saya rasa ruang tu luas. Ruang luas untuk disediakan. Cuma saya pun suka untuk menyeru kepada pihak-pihak yang memegang orang kata memegang pusat aduan itu, ataupun pihak yang menerima aduan ni. Kadang-kadang kita merasakan bahawa pandangan mahasiswa ni satu pandangan yang kerdil. Bila kita menyampaikan satu pandangan itu dengan profesional, mahasiswa datang bawa kertas dan bincangkan sesuatu, kita nampak ini pandangan kerdil daripada student. Jadi kita mungkin ada sebahagian yang merasakan bahawa ini tolak tepi pun tak apa. Jadi saya rasa tindakan begitu walaupun sedikit, tapi bila dikumpul-kumpulkan dia akan menyebabkan bom jangka yang berlaku pada mahasiswa, yang akhirnya mahasiswa memilih ruang untuk meluahkan perasaan mereka ataupun ketidakpuashatian mereka secara masif, secara besar-besaran. Dan menyebabkan dia dah jadi macam tak percaya, sindrom tidak percaya kepada saluran-saluran rasmi. Jadi saya rasa dua-dua pihak, orang yang menerima aduan kena profesional, adukan dan treat tu as important, dan juga kita pun kena profesional, pilih jalan yang selamat terlebih dahulu. Seperti mana agama kita ajarkan. Ya. Zamir, kalau kita tengok mungkin saya atau kamu dan Zafri pernah mungkin berdemonstrasi dan sebagainya. Jadi adakah ini memberi kesan pada pelajaran mereka secara umum dan juga secara peribadi? Adakah bila kita menyertai pergerakan-pergerakan perubahan atau pencerahan masyarakat ini akan mengganggu pelajaran mereka? Saya rasa tidak. Sebaliknya saya rasa orang yang mahasiswa yang menyertai pergerakan-pergerakan, ada perjuangan sendiri, sebenarnya membantu mereka dalam pelajaran, sebab dia membuka minda kita sebagai pelajar. Kita lebih reseptif dengan apa-apa yang berlaku dalam masyarakat, dengan masalah-masalah dalam masyarakat. So kita dapat relate dengan apa benda kita belajar dengan perkara sebenar yang berlaku dalam masyarakat. Saya rasa dia sebenarnya membantu pelajar. Ya. So, ilmu sekarang kalau kita lihat lebih kurang sifat kemasyarakatan. Tapi walau bagaimanapun saya nak highlight kata-kata Tuan Dr. Mahathir yang mengatakan bahawa kita sediakan universiti untuk Bumi Putera sebagainya. Kita buka universiti sebesar-besarnya untuk Bumi Putera adalah untuk mereka belajar dan bukan berpolitik. Dan pada masa yang sama hanya masyarakat Melayu sahaja yang benar-benar memperjuangkan isu politik dan sebagainya. Jadi apa pandangan anda terhadap isu ini? Saya rasa sekarang ni kita tidak boleh terlalu mengkhususkan aktivisme mahasiswa ini kepada demonstrasi. Jadi kalau kita rasakan bahawa itulah segala-galanya, maka adakah mahasiswa ni tidak boleh buat aktiviti lain? Adakah mahasiswa ni hanya boleh menyentuh masyarakat dengan berdemo? Dan kami di Pembina ada ruang yang cukup banyak. Kita buat demo sekali dua je, bukan setiap hari demo. Tapi isu yang kita perjuangkan macam-macam. Isu jati diri, isu masalah sosial, isu akademik, yang mana kita lebih fokus kepada pembinaan individu itu secara khusus. Dan kita merasakan bahawa yes, ada setengah perkara yang kerajaan perlu ada peranan dia untuk betulkan. Namun begitu, bukan 100% tanggungjawab membetulkan masyarakat itu daripada undang-undang semata-mata. Ada perkara yang kita boleh terus interact dengan masyarakat, tanpa perlu gunakan saluran yang keras seperti demonstrasi. Boleh
terlalu banyak untuk saya huraikan. Ruang yang terlalu banyak. Jadi saya tarik bila kamu kata kamu pernah organize beberapa orang kata demonstrasi dan sebagainya. Adakah kamu menggunakan SOP yang kamu katakan, maksudnya pergi ke mana-mana tempat ataupun itu penyelesaian mudah bagi kamu ataupun mana-mana mahasiswa lain untuk? Alhamdulillah pada kami di Pembina kita pastikan ahli kita untuk patuh pada syarat-syarat yang telah ditetapkan. Maknanya bila kami organise demonstrasi, kami minta permit dan kita maklum polis ada di situ dan kita maklumkan kepada semua ahli kita bahawa ini perhimpunan yang terkawal. Apa yang boleh dibawa, apa yang tak boleh dibawa. Dan kemudian kita perlu bersurai tepat pada masanya dan kita ada AJK kita dan kita akan suraikan pada waktunya. Maknanya kita dah diberi waktu yang singkat tu untuk sampaikan kita punya apa yang kita nak dan kita balik. That's it. Dan alhamdulillah benda tu berjaya. Mahasiswa sebenarnya dari sudut konsep merupakan watchdog kepada bagi pihak masyarakat. Jadi Zamir, sekarang masyarakat sudah melihat bahawa mahasiswa apabila berdemonstrasinya maruah sebagai penggerak ataupun pencerah masyarakat itu sedikit tercemar. Jadi apa pandangan kamu terhadap bagaimana anda ingin menjawab perkara ini? Adakah demonstrasi ini sebenarnya mencela maruah mahasiswa itu? Bergantung kepada pandangan atau sebenarnya bergantung kepada apa benda yang kita perjuangkan dalam demonstrasi tersebut. Saya rasa masyarakat tak adalah cakap kalau mahasiswa pergi demonstrasi terus maruah mereka sebagai mahasiswa tercela. Dia bergantung kepada apa yang mereka cuba perjuangkan, bergantung kepada sama ada mereka telah menggunakan saluran yang lain dan sebagainya. Tapi secara generalnya saya rasa jika pelajar atau mahasiswa berdemonstrasi, tak adalah terus masyarakat hilang rasa hormat kepada mahasiswa. Saya rasa hormat pada pandangan mahasiswa itu masih ada, khususnya dalam masyarakat kita. Saya ingin tambah, bagi kita jangan letakkan satu persepsi yang negatif pada demonstrasi pada awalnya. Ini demonstrasi satu tools. Even masa zaman Nabi SAW juga ada unsur yang Nabi gunakan perhimpunan rakyat ini untuk menyampaikan satu isu. Contohnya bila Nabi ingin menzahirkan keislaman secara beramai-ramai sahabat kan. Jadi dia bawa sahabat beramai-ramai berkumpul dan pegang tangan pergi ke Kaabah dan menzahirkan kami ni semua orang Islam. Jadi itu alat yang bagus dan kena pada tempatnya dan menyampaikan satu objektif yang cukup agung. Jadi tools tu sendiri tidak negatif, tapi bila disalahgunakan dia akan jadi masalah besar. Terima kasih sebab bangkitkan tentang isu agama dan mungkin kita akan sentuh selepas ini. Jadi jangan ke mana-mana, kita akan kembali selepas ini. Teacher, can I not sit next to the AIDS girl? Kembali bersama saya dan dua orang panel yang akan terus membincangkan mengenai isu pada hari ini. Jadi tadi sebelum kita berhenti rehat, Saudara Zafri mengatakan tentang konsep pendekatan Islam, tentang adanya konsep demonstrasi jalan dan sebagainya. Jadi ingin juga saya kongsi bersama di sini ialah tentang bagaimana ahli fakih fuqaha membincangkan tentang isu dan keluarnya konsep adabul ikhtilaf ataupun adab perdebatan, percanggahan pendapat dan sebagainya. Jadi adakah pendekatan adabul ikhtilaf ini dipergunakan dalam demonstrasi? Asas pada manusia ni ialah akhlak. Dan akhlak ni dia tidak kira masa demonstrasi ke, masa tidur ke, masa makan ke, dia akan nilai akhlak. Nabi SAW kata innamal bu'istu utammima makarimal akhlak. Maknanya mesej yang utama yang Nabi nak sampaikan ni adalah menyempurnakan akhlak. Jadi akhlak ni kita bawa di mana-mana. Bila sampai kepada demonstrasi yang banyak provokasi, yang ini yang akan mengkompromikan dan akan kompromis pegangan akhlak seseorang. Jadi nak katanya sama ada kita mengikut adat itu atau tidak, dia akan berbalik pada akhlak yang kita bina pada diri kita. Kalau kita keluar daripada pemikiran objektif tadi dan kita ambil peluang demonstrasi, ini peluang untuk bantai orang ni, ataupun nak caci maki orang, ini peluang bagus. Kalau aku jerit-jerit sumpah seranah pun tak ada orang perasan aku siapa. Jadi itu dalam pada diri kita. Seorang start, 2-3 orang join, 4-5 orang join, dia jadi panas, maka dia akan pergi pada benda yang lebih besar. Jadi pada saya ikut atau tidak, dia akan balik pada individu yang join. Jadi insyaAllah kita akan cuba untuk target benda tu. Jadi Zamir, kita balik pada isu tentang demonstrasi dan juga prestasi dan pelajaran. Jadi apa pandangan saudara berkenaan masa depan yang bakal mereka ataupun kamu tempuhi sekiranya kamu bersama-sama dalam demonstrasi, maksudnya tentang kredit yang tidak membanggakan, dan juga kemudian kita akan membincangkan isu tentang potensi kamu akan dibuang dan sebagainya. Ada perkara ini satu perkara yang berbaloi untuk kamu ataupun mahasiswa secara general?
bergantung kepada pelajar atau mahasiswa tersebut. Pada saya, jika ada sesuatu yang saya ingin perjuangkan, sesuatu yang pada saya begitu bermakna, sampai saya sanggup untuk kata tak apa saya dibuang universiti pun tak apa, asalkan saya nak perjuangkan satu hak saya ni, saya rasa bergantung kepada pelajar tersebut. Jika perjuangan itu dinilai lebih daripada kelulusan akademik, pada saya itu satu yang kita harus hormati. Itu pandangan masing-masing. Tapi sebagai pelajar kita harus nilai betul-betul lah, betul ke apa yang kita buat ni, betul ke kita sanggup demonstrasi sampai kita kena buang universiti. Adakah itu satu yang kita kata tak apalah kita dah pergi universiti 3 tahun, tak apa kita buang 3 tahun tu semata-mata untuk berdemonstrasi, mungkin ada cara yang lebih baik. So penilaian itu sebenarnya harus dilakukan oleh mahasiswa sebelum mereka buat apa-apa. Ya, betul. Balik kepada Zafir, saya tentang saya yakin sebenarnya mahasiswa secara umum tidak menggunakan konsep-konsep Islami yang sebenar dalam menggerakkan demonstrasi dan sebagainya. Jadi mungkin saya nak tanya kamu, bagaimana asal usulnya keinginan untuk berdemonstrasi dalam masyarakat Malaysia? Kalau mungkin di UK kita ada Hyde Park di mana bermula segala demonstrasi dan sebagainya, dan kalau China kita popular dengan Tiananmen Square-nya, tapi di Malaysia adakah kedua-dua tempat ini sedikit sebanyak mendorong ataupun mempengaruhi mahasiswa untuk berdemonstrasi? Saya setuju untuk katakan sebenarnya banyak pengaruh budaya demonstrasi ini datang daripada negara luar. Kita tidak lihat banyak unsur-unsur demonstrasi berlaku secara terang-terangan sebelum pada ini. Tapi bila masuk zaman reformasi dan seumpamanya, benda tu mula berlaku. Namun begitu, saya tidak mahu meletakkan 100% persepsi yang negatif macam saya katakan tadi pada demonstrasi ini. Walaupun budaya itu datang daripada luar, tapi kalau kita ambil benda yang bagus, dia boleh jadi bagus. Kan? Jadi apa yang saya concern di sini adalah apabila kita menggerakkan aktivisme tu, kan, ada macam yang saya katakan tadi, adakah pengorbanan tu berbala atau tidak. Dan saya rasa kat mana kita nak letak ceiling dalam isu ni, boleh atau tidak. Saya rasa kita kena faham balik apa yang ada pada agama kita. Saya rasa Islam tidak pernah mengajar kita buat satu benda membuta tuli. Kan? Risiko, yes, ada risiko, tapi risiko pun ada calculation, kan? Ada ceiling dia. Bukan semata-mata semua risiko kita boleh ambil dan semua risiko kita boleh ambil, dan korban semua benda kita boleh korban, tidak begitu. Jadi saya nak tanya, kalau turun ke bendera lah, wajah seseorang lah, pemimpin ke sebagainya, adakah itu melepasi ceiling tersebut ataupun bagaimana? Bagaimana anda menilai? Bila cerita turun bendera ni, kalau kita kata turun bendera secara umum, apa masalah kan? Tapi bila orang dah khusus pada isu Adam Adli baru ni, pada pandangan saya tidak berapa bersetuju. Kan? Saya melihat komentar-komentar yang dilontarkan even daripada Adam Adli sendiri, kenapa beliau membuat tindakan sebegitu, daripada saya ini dah mula terkeluar daripada perbincangan yang objektif. Kan? Dan mana perkara itu dibuat lebih kepada perasaan marah yang ingin disampaikan. Pada saya demonstrasi itu dah okey, menyampaikan memorandum itu dah okey, kan? Tapi kenapa perlu ditambah dengan satu perkara yang saya rasa tidak menambah nilai. Ya, sebab saya percaya bila kita demonstrasi ni, keadaan memang pastinya akan luar kawal, sedikit sebanyak kita tak tahu, tapi pasti akan luar kawal dan timbul sentimen sebagai turun jadi isu turun bendera lah. Jadi saya nak tanya Zamir, bagaimana kamu melihat perkara ini pula? Saya rasa saya bersetuju dengan pendapat sahabat saya. Saya rasa untuk turunkan bendera ni sesuatu yang kurang beradab lah. Kita masuk rumah orang, kita masuk kawasan orang, kita nak ubah-ubah pula suasana dan sebagainya. Dan saya rasa bila benda ni terjadi, saya rasa objektif atau nilai demonstrasi tersebut dah kurang. Orang dah tak tengok mereka ada suatu perjuangan, tapi orang lihat isu yang side issue, diturunkan bendera, mereka ni kurang beradab. Dan disebabkan isu tersebut, orang dah kurang fokus tentang perjuangan sebenar. Mereka nak pergi hantar memorandum dan sebagainya. Dan akhirnya mereka sendiri yang kena. Disebabkan mereka turunkan bendera atau seorang individu yang turunkan bendera, maka nilai demonstrasi tersebut dah jatuh. Dan saya rasa bila kita kata tidak boleh terkawal, maknanya bila saudara kata tadi, kalau demonstrasi mesti jadi, mesti ada sentimen, mesti ada, kan? Sebab itulah kita ada undang-undang. Sebab siapa yang boleh menjamin bahawa demonstrasi ini boleh berjalan dan ikut SOP terancang? Sebab tu kita ada undang-undang. Sebab tu kadang-kadang permit tu diberikan, demonstrasi dalam stadium, demonstrasi di satu kawasan besar, demonstrasi daripada sini ke sini sahaja. Kenapa? Adakah itu mengikat kebebasan? Tidak. Tapi kita tahu bahawa itu cara yang terbaik untuk kawal keamanan. Sebab saya rasa dalam undang-undang Islam, tujuan asas untuk undang-undang Islam tu tertegak ialah maqasid syariah ni dia panggil apa? Objektif undang-undang Islam ni adalah untuk mengekalkan keamanan satu masyarakat. Jadi kenapa undang-undang ada? Yes, itu objektif. Jadi kalau benda tu mengancam, then ada hak untuk kita sekat. Bila kamu cakap undang-undang, saya nak
letak satu perhatian tentang rang Undang-Undang Perhimpunan Awam 2011 yang baru saja diluluskan oleh Dewan Senat dan sebagainya. Jadi persoalan dia sekarang ni, kalau undang-undang itu sendiri yang orang kata represif, orang kata retrospektif, yang ke belakang lebih teruk daripada Akta Polis sebagainya, bagaimana kamu melihat undang-undang ini sepatutnya digunakan dalam menggerakkan apa orang kata pergerakan demonstrasi dan juga demokrasi di Malaysia? Zamir, mungkin kamu sebab ada background undang-undang boleh bicara Saya sikit. sebenarnya secara jujur kurang arif tentang Peaceful Assembly Bill. Pada pendapat saya, obviously mesti ada, kita tak boleh benarkan hak itu in absolute. Tak boleh kita kata ada freedom of assembly, orang boleh buat apa-apa saja. Mestilah ada syarat-syarat, mesti ada SOP. Berkenaan dengan Peaceful Assembly Act, saya rasa ada clauses, ada yang saya kurang setuju, ada yang saya rasa ini amat patut. Mungkin kita reserve untuk perbincangan seterusnya. Ya, mungkin betul. Sebab itu bakasi syariah di Malaysia, penggunaan dia sekarang ni bukan mengangkat hak tersebut. Kalau saya lihat ada bukan saya pandangan beberapa ahli akademik undang-undang mengatakan undang-undang tersebut bukan untuk mengangkat tapi sebenarnya menurunkan lagi. Jadi saya nak tanya Zafri, bagaimana kalau kita katakan bahawa demonstrasi pattern sekarang orang semua nak berdemonstrasi. Dan kalau kita ikut timeline cerita untuk kebebasan akademik pun, dia bermula daripada demonstrasi di UIA dan kemudian terus demonstrasi di jalanan. Dan SMM sendiri orang kata memboikot perbincangan yang diadakan oleh Datuk Saifuddin berkenaan pindaan AUKUF secara khusus. Pandangan kamu? Pada saya, segala pintu perbincangan jangan ditutup. Saya Islam ni agama yang rahmat. Dia membuka ruang perbincangan. Jadi kita sebagai orang yang membawa imej Islam, yang kita orang Islam, kita membawa imej itu. Pada kita, jangan kita lontarkan satu persepsi yang mana orang Islam ni kalau nak buat satu benda, dia mesti demo. Nak dapat satu, mesti kumpul. Pada saya itu satu persepsi yang tidak bagus kepada orang yang bukan Islam. Bahkan orang bukan Islam ni percaya pada perbincangan, meeting, perjanjian damai, gencatan senjata, macam-macam jenis perjanjian ada dekat dunia ni. Yang mana kita boleh agree. Namun pada masa yang sama, kita akan escalate satu persatu. Seandainya sikap tidak profesional ditunjukkan dalam rundingan, maka saya tidak dapat nafikan bahawa dia akan jadi seperti mana yang berlaku Profesor Haji Sebari dan seumpamanya lah. Saya rasa itu berpunca daripada sikap tidak profesional setengah pihak yang menutup pintu rundingan. Sebab sekarang ni itulah yang terjadi. Kata-kata maksud itulah yang terjadi sebab apa tidak ada langsung konsep consultation ke perundingan yang dilakukan terhadap maksud tentang apa-apa isu. Mahasiswa sendiri pun mereka kata tidak berada dalam Dewan Senat untuk membincangkan tentang masa depan mereka sendiri, tentang isu akademik dan sebagainya, dan demonstrasi merupakan jalan keluar bagi mereka. Jadi Zamir, mungkin pandangan kamu terhadap bagaimana nak adakan pelajaran Dewan Senat ke apa? Cara-cara di antara kita nak. Berkenaan isu sebentar tadi, saya rasa adalah agak contradictory bila mahasiswa kata, kami mahukan hak kami. Tapi bila ada dibuka ruang untuk berbincang dengan mereka, mereka boycott. Mereka kata, kami tak mahu pergi, ini tak efektif dan sebagainya. Tiba-tiba nanti mungkin terus demonstrasi. So saya rasa image mahasiswa dalam konteks ini agak tercalar lah, sebab on one hand kita kata kami mahukan hak sebagai mahasiswa, on the other bila dibukanya pintu untuk berbincang, untuk memperbaiki keadaan, mereka boycott pula. Jadi sentuh tentang senat dan semua tadi. Saya rasa usaha kerajaan untuk buat parlimen mahasiswa, kemudian ada parlimen belia, saya rasa itu dah pintu-pintu yang makin lama makin terbuka. Dan saya rasa ini satu benda yang kita tak pernah bayangkan dulu. Dan benda tu ada sekarang. Jadi kalau kita lah orang pejuang kebebasan yang dahulu, saya rasa kalau hidup lagi sekarang, saya rasa ini satu peluang yang bagus untuk kita sampaikan pandangan kita lebih jauh ke depan. Jadi pada saya itu yang patut di-highlightkan, bukan demonstrasi ni sebagai benda pertama. Jadi gunakan ruang tu dulu. Sebab kalau kita tengokkan analisis tentang demokrasi terkini di masyarakat mahasiswa universiti mengatakan bahawa hak bersuara dan demonstrasi ini adalah kuasa sebenar demokrasi yang sebenar. Maksud mereka, kalau demokrasi ni hak bersuara melalui demonstrasi juga harus di-approvekan. Jadi bagaimana kamu melihat? Adakah perkara ini satu perkara yang valid argument untuk dikatakan sebagai demonstrasi dan demokrasi adalah selari? Zamir ataupun? Pada saya, kita jangan tertipu dengan demokrasi itu sendiri. Demokrasi ini lahir daripada satu fahaman liberalisme. Betul. Jadi dia membuka peluang kepada setiap individu untuk katakan apa sahaja yang dia mahu. Dan pada saya sebagai seorang Islam, seorang Muslim, saya rasa benda itu tidak boleh berlaku. Jadi orang mula mentafsirkan demokrasi ini daripada undi di pilihan raya kepada parlimen, kemudian akhirnya sekarang ni tolak lagi demokrasi itu kepada demonstrasi. Dan saya tidak nak bayangkan apa lagi yang boleh pergi lepas ini. Kalau orang mula mentafsirkan demokrasi itu ialah hak kebebasan individu kan.
Takkan kita nak ikut seperti di barat yang mana demonstrasi boleh pergi sampai orang berbogel dan seumpamanya. Ya. Kan? Kita mula menolak limit tu makin lama makin jauh dan jauh daripada batas orang Muslim. Jadi untuk kata tadi nak kata bahawa adakah demonstrasi ini pintu pada demokrasi, saya tidak setuju dengan kenyataan tersebut. Dan pada saya demokrasi tetap demokrasi yang disalurkan dengan cara yang letak pada adab ikhtilaf itu tadi. Ada adab dalam menyampaikan pandangan dan bebas daripada sentimen. Ya. Zamir, mungkin saya cukup bersetuju dengan pendapat saudara, tapi mungkin pada saya sebenarnya demonstrasi itu adalah satu elemen atau satu metod yang penting dalam demokrasi. Mungkin ada setengah keadaan yang mana memang kita sudah tak ada option lain, kita tak boleh nak buat apa-apa kecuali berdemonstrasi. Dalam keadaan tersebut, mungkin demonstrasi adalah cara yang terbaik untuk kita perjuangkan hak-hak dalam sebuah demokrasi. Tapi untuk mengatakan bahawa kalau demokrasi itu hanya bergantung kepada demonstrasi, kalau tak ada demonstrasi atau tak boleh berdemo, maka tak ada demokrasi, mungkin saya kurang setujulah dari segitu. Jadi kita balik kepada isu asas balik. Kalau kita kata tengok Machiavelli lah, Niccolo Machiavelli mengatakan the end justify the means. Walau apa saja diperjuangkan, sebab kalau kita tengok sekarang ni, kebanyakan kita boleh mengatakan bahawa apa yang diperjuangkan di Malaysia adalah satu perjuangan yang valid, yang kata kita boleh dihalalkan untuk diperjuangkan. Tapi adakah melalui cara demonstrasi ini boleh dikatakan salah satu boleh justify, maksudnya the end untuk justify perkara tersebut, nak turunkan bendera dan sebagainya mungkin? Zafri. Saya rasa saya balik pada poin asal tadi, maknanya kita membawa akhlak Islam di mana saja kita berada. Kan, baik dalam suasana demonstrasi, kalau kita rasakan bahawa ruang tidak ada lain, ruang perundingan tidak ada, ditutup kan, ruang sampaikan aduan semua ditutup, akhirnya kita katakan bahawa yes, kita kena pergi ke jalanan dan kumpul menunjukkan sokongan kepada isu yang kita perjuangkannya, tak apa. Tapi kekalkan dalam batas akhlak Islam yang kita perjuangkan selama ni. Dari segi itu. Tapi sebab tu tidak boleh the end justify, ini memang bertentangan dengan Islam. Maknanya macam mana kita nak buat demonstrasi sekalipun, mesti ada batas. Mungkin boleh terus simpulkan sebab kita berada dalam akhir rancangan. Saya rasa letakkan demonstrasi ini pada pandangan saya lah, pada alat yang terakhir. Kalau kita katakan kalau negara kita adalah negara yang hebat dari sudut demokrasi, saya merasakan bahawa demonstrasi ini sebenarnya tempat dia adalah tempat yang orang ditekan. Maknanya orang tidak ada demokrasi. Maknanya mungkin dalam pemerintahan yang ditato, benar-benar ditato ni kan, yang tidak ada parlimen dan seumpamanya kan, gunakan raja, ini suara dia tak ada suara lain. Tapi pada negara kita yang ada sistem yang terbuka, pemimpin pun boleh dihubungi melalui Facebook, melalui Twitter kan, boleh sampaikan pandangan secara terus kan. Pada saya ruang masih banyak untuk kita sampaikan pandangan selain daripada demonstrasi. Namun begitu, saya tidak mengatakan demonstrasi itu negatif, tapi mesti ada batas. Jadi Zamir mungkin boleh harapan ataupun apa yang ingin untuk rakan-rakan anda di universiti dan sebagainya. Saya rasa sekarang ni mahasiswa dia ada progres untuk kematangan mahasiswa tu mungkin naik sebab banyak hak yang diberikan kepada mahasiswa, mahasiswa lebih terbuka disebabkan social media yang ada, lebih aware tentang masalah-masalah dalam masyarakat. Saya rasa ini adalah satu proses yang baik yang mana kita benarkan mahasiswa bersuara. Tapi saya rasa pada masa yang sama mahasiswa tidak boleh menggunakan apa-apa cara, sebab kadang-kadang mahasiswa ni hot headed, terlalu terus kita nak demonstrasi, kita nak ini perjuangan kita, dan mereka lupa sebenarnya untuk mencapai hujung yang sama kita ada banyak cara dan kita harus pilih cara yang terbaik sebagai mahasiswa, sebab kita adalah kita mesti objektif, kita tahu ini cara ini mungkin kurang baik, cara ini terbaik, apa consequence, apa kesan kita guna cara ini dan sebagainya, dan mahasiswa harus pandai untuk menilai dan menggunakan kematangan yang diberikan kepada mereka. Ya, jadi masih ramai yang masih mengatakan bahawa kebebasan bersuara, berdemonstrasi ini merupakan satu tiang paling penting dalam demokrasi. Dan apa yang penting daripada apa yang dapat disimpulkan daripada perbincangan kita ialah setiap hak kita perlu tahu sebab apa kita perlukan hak tersebut dan bagaimana kita untuk memainkan peranan dalam hak tersebut dengan penuh tanggungjawab, dengan penuh akhlak Islami, dengan penuh akhlak adab moral dan sebagainya. Jadi mahasiswa, buka mata anda, buka hati anda, lapangkan dada untuk kita bersama-sama memikirkan dan barulah kita bersuara. Terima kasih diucapkan kepada kedua-dua orang panel yang sudi berkongsi bermacam-macam maklumat tentang isu ini, dan sekian saja dari saya Adli Zakwan dan kru penerbitan mobtv.my. Sehingga kita bersua lagi di episod akan datang, terus layari mobtv.my.